مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung buku surat 70. Pengertian ad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ad-din. Ad-din mempunyai banyak pengertian. Antaranya pegangan yang kukuh. Yang kedua, mengenal Allah. Yang ketiga, agama. Yang keempat, mendirikan perintah Allah. Dia tulis tu silap. Baik, ad-din, selalu kita dengar kalimah ad-din, dinul Islam, dinul huda. Jadi ad-din ini bahasa Arab yang mempunyai banyak agama, banyak makna dia. Ad-din boleh juga dengan makna hari pengadilan. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memerintah hari kiamat ataupun hari pengadilan, hari pembalasan. Itu makna kata ad-din. Antaranya pegangan yang kukuh, i'tiqad yang jazam, maka itulah namanya ad-din. Orang yang tidak ada pegangan yang kukuh bermakna dia tidak ada ad-din. Yang kedua, dia tulis di situ mengenal Allah. Ambil daripada kalimah Arab ad-dinu ma'rifatullah. Agama itu ialah mengenal Allah. Tidak ada agama bagi orang yang tak kenal Allah. Tidak ada agama bagi orang yang tak kenal Allah. Dia sebab tu wajib belajar sifat 20 supaya kenal Allah dulu. Seperti mana kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikehendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Kata setengah pendapat, awwaluddin ma'rifatullah itu ialah hadis Nabi. Kata setengah pendapat, itu pendapat ulama.
Namun ada kisah dalam sebuah hadis. Satu ketika seorang sahabat Nabi ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama dalam agama?" Maka jawab Nabi, "Ilmu." Sahabat tadi tanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama dalam agama?" Nabi jawab, "Ilmu." Sahabat tadi tanya lagi sekali, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama dalam agama?" Nabi kata, "Ma'rifatullah." Maka diambil daripada pertanyaan Nabi, apakah amalan yang paling utama dalam agama, iaitu dalam ad-din? Nabi jawab, "Ma'rifatullah." Maka alim ulama menyambung, "Awwaluddin ma'rifatullah." Itu kata setengah pendapat. Jadi awal-awal dikehendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Baik, habis. Yang ketiganya agama. Ad-din juga dengan mana agama. Asalnya agama ialah itu ditulis salah tu. Padamnya tu ataupun potong. Bukan al-qama. Aqama. Alif qaf alif mim, tak ada lam. Aqama. Alif qaf alif mim. Lam tu tak ada tu. Aqama. Orang dah panggil agama tu asalnya aqama. Artinya mendirikan perintah Allah. Nombor 4 tu tak ada, potong. Nombor 4 tu tak ada. Jadi aqama tu artinya mendirikan perintah Allah gitu. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 je. Nombor 4 tu tak ada. Nombor tu tak ada. Tulisan tu ada. Dengan potong semua pula. Jadi aqama artinya mendirikan perintah Allah gitu. Jadi nombor 1 pegangan yang kukuh, nombor 2 mengenal Allah, yang ketiga agama. Asalnya agama itu ialah kalimah aqama, artinya mendirikan perintah Allah. Begitu bunyi dia. Boleh faham? Boleh ke faham? Ada yang tak faham? Tak faham tanya. Faham ke tak? Sekali saya nak cek tengok betul tak catat tu. Baik, habis. Jadi kalau orang tanya kita agama, apa makna agama? Agama asal daripada kalimah aqama. Aqama ni bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Belanda. Aqama, qama yaqumu qauman. Qama telah berdiri ia. Qama Zaidun. Asalnya qama. Aqama telah maknanya perdirian, iaitu mendirikan perintah Allah pada diri dan pada masyarakat. Itu asal makna dia. Kemudian kalimah aqama ini dibawa oleh da'i-da'i dari tanah Arab sampailah ke Khurasan. Khurasan di mana? Iran. Di Iran sana ada huruf G. Di Mesir, di Iran ada huruf G. Maka orang Khurasan dia tukar aqama tu kepada agama. Lidah dia lebih sedap sebut agama. Akhirnya kalimah aqama itu yang ditukar kepada agama itu sampailah ke India, sampailah ke Nusantara, sampailah ke tempat kita ini. Akhirnya orang sebut agama. Asalnya bahasa Arab aqama. Ya, agama tu bukan cakap Melayu. Dia asalnya ialah daripada aqama bahasa Arab. Macam juga surau.
Dulu kita sebut surau. Surau ni bukan cakap Melayu, asalnya cakap Arab. Apa dia? Apa dia? Surau apa asal, mana kalimah dia apa? Syura. Syura. Maknanya apa? Apa makna syura? Apa makna syura? Syuru. Syuru makan. Apa makna syura? Perhimpunan ataupun tempat ataupun mesyuarat. Orang panggil majlis syura ulama. Majlis perbincangan ulama. Tempat orang buat bincang-bincang agama. Orang panggil ni syura. Syura akhirnya orang dipanggil surau. Jadi surau ni asalnya bahasa Arab lah, syura. Macam juga musalla. Akhirnya orang Melayu panggil surau. Macam juga masjid. Masjid cakap Arab, Melayu sebut apa? Semejid. Melayu sebut semejid. Duduk semejid, makan semekut. Pernah dengar? Duduk semejid, makan semekut. Baik, habis. Terkandung dalam pengertian ad-din itu 4 perkara. Terkandung dalam pengertian agama itu 4 perkara. Apa dia? Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga tauhid. Yang keempat ma'rifah. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Itu terkandung dalam pengertian agama. Jadi kalau orang tanya apa arti agama pula? Arti agama ialah mendirikan perintah Allah. Apa yang terkandung dalam pengertian agama? Yang terkandung dalam pengertian agama itu ialah 4. Apa dia? Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Ini masuk dalam periksa nanti ni. Tolong hafaz. Orang perempuan tolong hafaz ni, masuk dalam periksa. Dalam periksa tauhid. Dia orang tanya agama apa dia, makna agama. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada tauhid, tidak ada ma'rifah, maknanya dia tidak ada agama. Baik. Apa dia iman? Baik, tengok dia tulis sikit depan tu. Iman iaitu kepercayaan kepada rukun-rukunnya. Iman ni maknanya kepercayaan ataupun keyakinan ataupun pegangan hati. Bahasa Arab dia panggil i'tiqad. I'tiqad ni maknanya kesimpulan. Itu makna kata iman. Berapa rukun iman? Rukun iman ada berapa? Betul lah. Bukan 7. Kemudian yang kedua, dari iman tadi, iman ini artinya kepercayaan. Orang yang beriman namanya apa? Orang yang beriman nama apa? Orang beriman namanya mukmin. Mukmin isim apa? Dah. Mukmin siapa? Dengarlah. Mukmin isim fa'il. Mukminun isim fa'il. Isim fa'il ni ada 4 jenis. Isim fa'il ada 4 jenis. Tengok balik apa dia isim fa'il ada 4 jenis.
Apa dia isim fa'il ada 4 jenis? Fa'ilun, fa'ilun, fu'ulun, muf'ilun. Ada 4 jenis isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Apa isim fa'il, apa maksud dia? Apa dah fikri? Yang membuat, orang yang, ataupun yang membuat. Siapa yang pergi? Yang pergi tu siapa? Tu isim fa'il. Siapa yang memukul? Yang memukul tu siapa? Tu isim fa'il. Yang membaca, siapa yang membaca? Yang membaca tu isim fa'il. Yang makan, yang kentut, yang tu maknanya isim fa'il. Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Itu semua isim fa'il tu. Yang, bukan yang sayang. Itu isim lain pula. Sayang tu gila isim. Baik, faham? Baik, habis. Allah pun ada nama mukmin. Al-Mu'minu, Al-Muhaimin. Ada kan nama Tuhan nama mukmin? Betul tak? Apa maksud Allah yang mukmin? Mukmin asalnya orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman pada Allah. Allah mukmin, Allah beriman kepada siapa pula? Macam mana tu? Allah mukmin. Apa maksud mukmin? Dulu dah cerita lah. Tapi hangpa duk main banyak. Bukan nak tengok kita. 14 kali cerita jadi. Mukmin dalam Asmaul Husna tu maknanya yang dipercayai, yang diimani, yang diyakini. Itu maksud kata mukmin nama Allah. Kita mukmin, orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman pada Allah. Jadi mukmin pada pihak manusia isim fa'il. Mukmin pada pihak Allah isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Jadi isim fa'il tapi dengan makna isim maf'ul, yang diimani. Boleh faham? Macam maujud. Maujudun, isim apa maujudun? Isim apa maujudun? Isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul, Hasan? Dah lupa habis dah. Tu je. Main banyak. Apa makna isim maf'ul Muhammad? Tak tahu dah tu. Apa makna isim maf'ul Azim? Teruklah tu gaya ngaji jagoan. Letih. Itu pun boleh relax main-main lagi Duduk sini lekat setahun tak tersemah pun tak tahu berat ni. Bukan tak suruh mengapai, bermain. Jenuh dah duduk 10 tahun tak jadilah lagu ni. Kalau duduk lama sini semah pun tak tahu. Apa yang semah pun habis? Tak tahu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak hafal kan? Tak hafal tu tak?
Tak hafal betul tak? Betul tidak? Bila kau nak hafal fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Tak hafal yang dua ya? Tahulah macam mana apa mengaji. Saya duduk pondok dulu, yang ni dalam sebulan je. Dalam sebulan tu kena apa? Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun ifina sabina maf'ulun. Main darabah tiba darabah madrib. Apa dah lama dah ni? 2 bulan duduk pondok kena hafal 30 tasrif daripada PL madi 10 tasrif 10 tu sampai ke pecahan-pecahan dia. 2 bulan 30 tasrif. Aduh, tak mengaji dah lagu ni. Duk macam ni lah kau. Tak mengaji dah. Tak mengaji dah lagu ni. Memang tak mengaji dah. Suruh mengapai dah lama. Suruh mengapai lama dah. Degi. Saya boleh buat duk je. Biar nak boleh tak boleh gasak api. Tanya-tanya seorang tu jawab. Yang semua beku. Nasyid pandai. Apa tu duduk nasyid lah. Hafal nahwu lagi bagus ya. Petang tu. Buka tasrif tu baca puan. Fa'ala fa'alu fa'alat. Fa'al madi. Fa'ala fa'alu fa'alat. Sampai habis. Lepas tu fi'il mudhari'. Yaf'alu yaf'alani yaf'iluna. Yaf'alu yaf'ilani yaf'iluna. Baca habis 14. Nasyid ya pandai. Orang tanya. Lagi orang tanya. Cuba kau tasrif ilah tulil firdaus. I'rab tengok. I'rab ilah tulil firdaus. Senang je tak? I'rab aja. Apa dia? Kawan kami nama Daus. Takdir dia Firdaus. Dah. Nah. Ya, besok tak payahlah nak baca selawat tu. Selawat tu baca tu sunat. Yang ni mengaji Arab fardu kifayah. Jadi petang esok baca tasrif. Baca hari-hari siapa boleh ingat? Faham? Semua masuk. Semua pakai baca. Fa'ala fa'alu fa'alat. Start besok maghrib. Doktor nasyid sampai tasrif pun tak ingat. Tasrif 10 pun tak ingat. Tak tahulah. Cerita banyak kali dah. Maujud ni isim maf'ul. Dari kalimah maf'ulun, maujudun. Bila nak mengaji habis kitab ni? Yang tu duk mulang-mulang tak dapat-dapat. Letih rasa. Malah rasa nak ajar macam ni. Ni tu bawa yang mudah tak dapat, yang payah-payah tak tahu lah. Macam ni gaya pakai tak cuti lah. Cuti kena cancel lah. Confirm tak pas. Letih rasa letih. Orang kalau buat kerja dapat, letih pun dapat, dia puas hati. Tapi orang buat kerja tak dapat, letih, lagi letih. Rasa macam nak mati. Faham tak? Faham tak? Tak faham. Tak faham. Dia cakap Melayu pun tak faham masalah tu. Seorang yang faham. 5 tak faham. Cakap Melayu pun tak faham. Sakit jiwa. Ngapel sehari 2 jam setengah. Ngaji nahwu sehari 2 jam.
Ngaji 2 jam, ngapai 2 jam setengah, tak faham-faham sampai hari ni. Saya pun heran. Silap bagi makan, ada makan benda haram. Nampak ikan, ayam, daging. Daging tu lembu, bukan daging rimau ke apa dah. Awal saya malas macam dia. Malas sangat. Tersangat malas. Saya tak tahu macam mana dia. Tersangat malas ni susah. Seorang saya rajin. Lain semua malas saya tak tahu nak buat ubat apa, saya tak reti ya. Baca je lah. Yang kedua, Islam. Baca pun malas-malas ni. Iaitu mengerjakan segala perintah ilahi dan meninggalkan segala yang ditegah. Islam maknanya tu penyerahan. Maksudnya menyerahkan diri kepada segala undang-undang Allah, hukum Allah. Jadi Islam itu ialah nama bagi agama Allah. Maka orang yang beragama Islam itu namanya Muslim. Yang ketiga, Tauhid. Tauhid artinya mengesakan Allah. Dia tulis salah lagi tu. Mengesakan Allah pada Ta'ala, pada zat, sifat, asma' dan af'alnya. Salah banyak. Yang ketiga, Tauhid. Artinya mengesakan Allah Ta'ala. Pada Ta'ala tu potong. Pada Ta'ala tu potong. Mengesakan Allah Ta'ala. Pada Ta'ala tu potong. Potong faham tak potong? Ambil pisau potong. Potong nak gabar tu. Ambil pen tu garis dan bagi nampak lah. Saya tak faham pula mana potong apa dia. Dia gimmick parang pula. Dia potong ni kitab. Malulah betul. Dia kena sebut terbalik. Mengesakan Allah Ta'ala pada zat, sifat dan asma dan af'alnya. Apa maksud mengesakan Allah? Apa maksud mengesakan Allah? Maksud mengesakan Allah iaitu tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Dengan sesuatu. Ataupun kita kata tidak menyamakan Allah dengan sesuatu. Tidak mensamatarafkan Allah dengan sesuatu. Itu kata mengesakan Allah itu. Duk sebut mengesakan Allah ni lama dah. Apa maksud mengesakan Allah? Iaitu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ataupun tidak menyamakan Allah dengan sesuatu. Ataupun tidak mensamatarafkan Allah dengan sesuatu. Tidak mensyirikkan Allah itu pada zatnya. Apa maksud zat? Muhammad, apa maksud zat? Diri Allah. Mana jangan menyamakan zat Allah dengan diri sesuatu makhluk. Dan mengesakan Allah ni tidak mensyirikkan Allah pada sifat. Apa maksud sifat? Perkara yang ada pada diri Allah, ma qama bi nafsi.
Perkara yang berdiri pada diri Allah, perkara yang ada pada diri Allah. Sifat Allah Ta'ala ada berapa? Tidak terhingga banyaknya. Dia tanya budak kecil lagi bagus. Tanya besar-besar confirm tak tahu. Kecil-kecil dia tahu. Dia rajin sikit. Tak sakit kepala tanya kecil-kecil. Kecil rajin. Malah teramat rajin. Besar tak tahu, malah tanya besar, tanya kecil. Apa maksud asma? Apa maksud asma? Aish, apa makna asma? Tak tahu? Bagus, dia jujur, tak tahu. Apa dia asma Muhammad? Hari-hari dia baca Asmaul Husna. Asma tak tahu lah dah. Apa maksud Asmaul Husna? Umat tak tahu punya. Asma jamak dari perkataan ismun. Bismillahi. Bismi. Apa maksud bismi? Ismi maksud dia apa? Ismun. Apa maksud ismun? Kalau dia bismi dia tahu dengan nama. Sebut ismun dia tak tahu. Pelik bin ajaib. Inilah dia. Bismi, apa maksud bismi? Ismun? Ismun maknanya nama. Kalau asma? Dah. Kalau asma, nama-nama itu jamak. Mufradnya ismun, jamaknya asma. Dia punya malah nak buka buku tasrif ni lah dia. Tak tahu nak cakap apa lah. Tahu lah. Ambil tahu dia marah saya balik. Sampai lari. Dah tak ambil tahu, ni lah dia. Apa tak reti. Agak sorban lah. So. Sakit lah kepala. Macam kira 15 tahun tak jadi apa lah. Bukan kata 5 tahun. Dulu ada juga bapak-bapak ni tanya, berapa tahun ni ustaz? Saya kata 5 tahun. Kalau lagu ni ngaji, bukan kata 5 tahun. 15 tahun boleh tentu boleh reti apa. 15 tahun boleh tentu boleh apa lagi lah. Go. Minta maaf lah ayah anda kepada anak-anak anda di sini dah. Saya bukan tak suruh menghafal. Saya bagi masa 1 hari 2 jam setengah untuk menghafaz. Tapi mereka tidak mahu menghafaz. Mereka suka main-main. Jadi saya nak kata apa? Pukul tak boleh. Marah je lari. Boleh? Tuan-tuan mai tengok sendirilah. Ni undang-undang hari ni lagu tu kat kena. Pada ayah-ayah, nak ibu-ibu yang ada anak-anak di sini, mari tolong marah sendirilah ya. Mari tolong marah sendiri kat anak-anak. Saya tak mahu marah. Saya marah saja lagi. Pukul tak boleh. Saya duduk ke dalam pegang besi. Kawan dengan Najib lah. Jadi saya nak baca je lah. Baik. Mak ayah kat rumah. Ya. Besarlah harapan dia bagi anak-anak jadi pandai. Punya anak duduk sini malas. Dia reti menyanyi. Keluar pondok saya pandai menyanyi. Tu pun tak betul. Sedap tak apa? Tak sedap pun. Dan nyanyi pun tak sedap. Tahu lah. Kita reti nak kata apa. Kat setahun aku. Macam ni gaya ngaji tak boleh ngaji. Tak mahu tanya budak baru. Dah lama budak boleh.
Tak tahu. Sedih jadi cikgu. Sedih jadi cikgu ni bila apa budak-budak dia tak dengar cakap. Sedih dia. Dan af'alnya, apa maksud af'al? Yang tu dia tahu semua. Perbuatan. Apa maksud mengesahkan Allah pada af'alnya? Apa maksud mengesahkan Allah pada af'al? Mengesahkan Allah pada zat, mengesahkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada asma, mengesahkan Allah pada af'al. Apa maksud mengesahkan Allah pada af'al? Siapa nak jawab? Faris, jawab Faris. Jawablah kan. Saya jawab. Gelengnya. Aku tu ya. Mudah ya. Itulah dia. Tadi dia jawab dia apa maknanya perbuatan. Mengesahkan Allah pada perbuatan, apa maksudnya? Tak tahu. Cakap ni rasa banyak kali ya. Tak faham-faham, dia pelik juga saya. Saya ngaji dulu ni, Tok Guru saya cakap 2-3 kali pun tak boleh faham. Tak ni hari-hari cakap ni. Bukan sekali dua. Tak faham juga. Macam mana? Hari-hari. Dia kata hari-hari ngaji tauhid ni. Itu belum tanya 68 aqaidul iman. Saya ingat seorang yang hafal. Lain semua tak ngapa lagi ni. Kompok lah. Aish, hafal dah semua tu 68 aqaidul iman. Ya. Saya kata dah hafal semua lah. Kalau entah pun tak hafal, yang lain kompong semua memang tak hafal. Itu lah itu. Senang nak tahu. Kalau seorang ni tak hafal, yang lain semua tak hafal lah. Jadi itu saya tanya. Kita baca je lah. Nasyid lah. Siapa nak mengaji betul, mengaji lah. Cakap banyak-banyak, buang masa pula orang dekat rumah sana duk tengok FB. Dia orang nak ngaji. Yang saya duk marah orang sini. Jadi siang kau kat rumah. Orang kat rumah nak ngaji. Baik, kita baca kitab. Yang ketiga tauhid, iaitu mengesahkan Allah pada zatnya. Maksudnya apa dia? Mengesahkan Allah pada zat, iaitu mengakui tidak ada syirik pada zat Allah. Tidak mensyirikkan zat Allah. Yang tidak menyamakan zat Allah Ta'ala dengan sesuatu. Zat Allah Ta'ala itu tidak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Zat Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Zat Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan jirim, bukan jauhar, bukan jauharul firdi, bukan jauhar jisim. Dan segalanya dari jenis-jenis makhluk itu bukan zat Allah. Zat Allah ni hanya Allah jua yang tahu. Itu kata mengesahkan zat Allah. Yang kedua, mengesahkan sifat Allah, iaitu mengakui bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Tidak ada suatu pun sifatnya yang sama macam sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala itu qadim, tidak ada mula bagi adanya, tidak berubah-ubah, dan tidak ada musnah, kekal zati, kekal selama-lama. Sifat Allah hanya Allah yang bersifat, makhluk tidak bersifat.
Adapun yang ada pada diri makhluk dia katakan arad. Kerana arad tu sentiasa berubah-ubah. Sifat Allah tak berubah-ubah. Yang ketiganya tauhid asma. Itu mengesahkan asma Allah, nama-nama Allah. Iaitu wajib kita percaya pada diri Allah itu ada nama-nama yang maha indah yang dinamakan Asmaul Husna. Asmaul Husna maknanya nama-nama indah. Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Itu maksud Asmaullah Al-Husna, Asmaul Husna, nama-nama indah bagi Allah. Nama-nama Allah ada berapa? Tak terhingga banyaknya. Sifat-sifat Allah ada berapa? Tak terhingga banyaknya. Baik. Yang wajib kita tahu sifat Allah ni ada berapa? Ada 20. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu mengenali 20 sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala Maulana Jalla wa Azza. Dan af'alnya, yakni mengesahkan af'al Allah, mentauhidkan af'al Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah mengakui segala perbuatan yang terbit di alam adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. 4000 kali ya sebut ayat tu. Baik, habis. Yang keempat, ma'rifah. Nak kata tinggi sangat pun saya sebut ni tak tinggi mana. Saya dulu pun belajar macam ni juga. Mula-mula masuk pondok, saya dengan kawan saya ada umur 12 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Macam ni juga tu buat cerita. Ingat pula. Barangkali saya ni kena pencin mengajar. Saya tak salahkan orang, saya salahkan saya orang ni. Tak pandai nak sampaikan ilmu. Jadi bila cikgu tak pandai nak sampaikan ilmu, jadi murid-murid dia tak faham kedarah. Jadi kalau ada tempat lain yang lebih baik, pergilah tempat lain. Saya tak pandai nak sampaikan ilmu. Ya, saya syorkanlah. Kalau ada tempat lain yang baik, yang senang dapat ilmu, pergilah hijrah. Okay, saya ni tak reti nak sampaikan ilmu. Duduk sini lama-lama rugi masuk, ya. Untuk duduk sini tak boleh dapat ilmu. Untuk tak faham apa saya ajar. Jadi saya dengan rasa suci hati saya, siapa rasa nak pergi tempat lain, tempat yang senang dapat ilmu, ya silakan pergi. Saya mengaku saya tak pandai nak sampaikan ilmu. Duduk sini dah hampir setahun. Benda-benda mudah lagu ni berpuluh-puluh kali saya sebut. Antum tak boleh faham, maknanya bukan antum yang salah, saya yang salah. Saya tak pandai nak sampaikan ilmu. Jadi siapa-siapa rasa nak hijrah tempat lain yang senang dapat ilmu, ya silakan. Ya. Tapi jangan lari. Habis itu betul lah. Saya nak keluar ustaz, saya tak boleh ngaji sini, saya ngaji tak faham. Saya nak kerja tempat yang saya boleh faham. Ya silakan, ya. Bila-bila tu, bila-bila masuk dah. Ya, saya tak pandai nak sampai ilmu. Jadi rugi ya. Rugi antum semua ngaji di pondok ni, antum tak boleh faham. Ya. Berapa nak ngaji tempat yang kita tak faham. Habis masuk, buang masuk. Baiklah kita pergi tempat yang kita boleh faham. Baik. Saya tak retilah nak ajar lebih pada tu. Nak menyampaikan, bukan mengajar tak, nak menyampaikan ilmu lebih pada tu saya tak reti. Satu saya reti sekat ni je lah. Sekat apa yang duduk dalam buku ni, macam mana saya tulis ni, saya reti, lain tak reti lah. Cara macam mana nak bagi reti orang, saya pun tak reti.
Jadi saya duk ajar dia sebut ni macam tu lah. Tak boleh faham, saya tak bayar lah. Jadi saya sangat-sangat mengharapkanlah siapa-siapa yang tak boleh ngaji di sini, mengaji tak faham. Saya tak pandai ngajar. Dia belilah kita tempat lain. Daripada rugi masa ngaji di sini. Rugi masa, buang masa. Habis duit mak ayah. Mak duk harap kat rumah tu. So jadi pandai, jadi ulama. Ya, jadi ustaz. Tiba-tiba balik-balik start motor dia boleh. Yang perempuan pula balik cuma boleh kacau tepung kastad je. Start juga tepung kastad. Anak lelaki ni pula balik dia boleh start motor je. Buat apa? Baby ngaji tak boleh. Belajar tak faham. Ni tak faham macam mana. Sungguh. Jadi saya mengharapkan mak ayah yang ada anak-anak di sini yang rasa nak pindahkan anak dia ke tempat lain sebab anak dia tak boleh ngaji sini, tak faham. Saya ngajar tak faham. Jadi saya alu-alukanlah rugi masa dia ngaji. Dia tak boleh faham. Ya, jadi saya alu-alukanlah nak pergi ke tempat lain pun tak apa. Daripada dia rugi masa ngaji sini. Ya. Dia tuan-tuan puan-puan marilah test tengok. Tanya, dia tak faham. Yang boleh faham seorang pun. Lain banyak tak boleh. Macam mana? Saya tak erti. Saya tak erti. Baik, habis. Yang keempat, ma'rifah. Mengenal antara qadim, yakni Allah dan makhluk. Ma'rifah maknanya pengenalan. Maksud pengenalan itu ialah mengenal antara qadim dan Allah. Mengenal antara qadim yakni Allah dengan makhluk. Dapat beza mana Tuhan, mana makhluk. Mana makhluk, mana Tuhan. Jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk itu bermakna belum ma'rifah. Mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Quran, itu bermakna tak ma'rifah. Tak ma'rifah tak adalah agama. Sedangkan agama itu kena ada ma'rifah. Sekurang-kurang dengan ilmu. Ma'rifah dengan ilmu. Tiba-tiba ilmu pun dah ada. Pasal apa? Ngaji ustaz yang ajar tak faham. Ambillah ngaji tempat lain. Pergi masa ngaji tak faham. Kita nak syarat nak dapat ilmu ni kena faham apa yang cikgu ngajar. Jadi cikgu tak hati nak ngajar. Cikgu bodoh. Jadi kena ngaji cikgu pandai sikit. Barulah kita boleh dapat ilmu. Gitu. Habis. Cakap tu yang laku malam ni. Tak larat tih. Kemudian katanya syarat iman. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi warhamni wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li dhunubi warhamni wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li mashayikhina وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Allahumma anta alimun wa ana jahilun wa ana abdun jahilun wa anta alimun ya arhamar rahimin. Allimni wa allimna, allimni wa allimna, allimni wa allimna bima'rifatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.